atau masyarakat India Muslim ni, dia punya komitmen pada perniagaan tu. Maknanya kita nak mulakan perniagaan, bukannya kita ada modal terus nak buat niaga. Jadi perlu ada ilmu, perlu ada didikan, dan biasanya mamak ni dididik untuk berniaga memang sejak dari kecil. Ya. Dan Cik Zamri pula ada pengalaman bersama. Tadi saya ingat bukan India Muslim ya. Kulit hitam apa ni, kuning langsat. Mamak celup lah. Okey. Jadi penulis bebas, mungkin ada sesuatu menyebabkan anda suka kepada bisnes mamak ni, melihat pada perspektif yang lain, sebab tu menulis bersama. Okey, terima kasih kepada MHI. Sebenarnya projek penulisan Rahsia Bisnes Mamak ini menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam lah pada diri saya. Kenapa? Sebab selama ni isu bisnes mamak hanya digembar-gemburkan dalam akhbar dan majalah sahaja, tetapi tidak pernah diusahakan atau dikomentasikan secara betul. Dari sudut jurnalistik, setiap tahun ada isu. Macam-macam lah, isu 786 lah, isu Mandrem lah. Tapi isu-isu tu mati di tengah jalan. Jadi dia menimbulkan persepsi. Jadi usaha kita untuk mengkaji sama ada persepsi ini betul atau tidak. Betul ke bisnes mamak ini menggunakan benda-benda yang selalu disebar dalam email kan? Betul ke tidak? 2 tahun kami mengusahakan buku ni. Sampai sekarang kita tidak dapat membuktikan bahawa isu-isu Mandrem ni wujud. Sebab apa yang kita dapat simpulkan adalah ini adalah isu serangan ke atas bisnes lah. Sebab kita mesti ingat bahawa dalam perniagaan ada persaingan. Persaingan satu. Orang memilih produk berdasarkan emosi. Kalau kita trigger emosi yang betul, orang akan membeli ataupun orang akan menolak. Kan? Kita pun tahu kan apa isu yang diketengahkan dalam isu Mandrem contohnya kan. Betul. Apa yang menyebabkan apabila cerita ni disebar-sebarkan, kita rasa macam tak nak cuba lagi ke atau kan. Dari segi dari segi look and feel mamak tu. Kalau kita buat restoran mamak, namanya pun mesti ada nama unsurkan mamak ya, Islam ya. Lepas tu pekerjanya tak boleh yang putih-putih cerah-cerah. Dia mesti ada orang mamak juga ataupun India yang bekerja. Tidak, dia tak nampak mamak. Asal kata walaupun pemiliknya Melayu, tapi bila letakkan mamak tu dia akan jadi tak payah susah payah sangat. Sebab ada je yang ada look and feel mamak tu, garantilah aku. Betul macam tu? Sebenarnya tak. Siapa pun kalau nak bekerja di restoran mamak tu boleh bekerja. Dan disebabkan mungkin tak ada orang nak bekerja di restoran mamak ni, sebab itu kebanyakannya diimport. Dan ceritanya diimport daripada India ni sendiri pun ada matlamat dia juga. Kebanyakannya mereka ni adalah saudara mara. Dan perniagaan bisnes mamak ni kebanyakannya macam kedai runcit, kedai buku. Rangkaiannya tu kebanyakannya saudara mara. Cepat mereka menguasai bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu saya rasa RM5 roti canai. Kari itu je dia tahu. Saya pernah minta gula, dia bagi gulai. Tapi lepas tu dia berkembang. Biasa. Saya rasa bahasa Melayu adalah bahasa paling mudah. Kita terima bahasa yang fleksibel. Okey, jadi tadi Cik Faisal sebutkan bahawa rahsianya adalah komitmen, didikan daripada ni. Ada apa-apa mungkin lagi? Takkanlah itu dua saja. Saya nampak cara kerja dia juga tegas ya. Cara mengambil pesanan lengkap, dan dia akan pastikan tak ada seorang pun yang boleh lari terlepas ya. Semua akan mengambil bil. Sebab dia orang ada sistem. Kalau kita fokus pada restoran, dia orang ada sistem macam stationing. Maknanya kalau kita restoran mamak ni biasanya melempah sampai keluar. Jadi di kaki 5 ada seorang yang menjaga, dan dia tetap di situ. Setiap kali dia masuk kerja, itu kawasan dia. Jadi setiap orang yang datang duduk di meja tu, dia yang akan servis. Dia yang ambil order, dia yang ambil makanan. Jadi tak ada isu dah order tapi tak dapat. Sebab orang yang saya kagum, pantas. Mamak roti canai cepat je dalam 2 minit. Taklah kita tunggu bila dah esok. Macam fast food. Belum sampai pun pekerja-pekerja dah komit. Okey, tarikan kursi suruh duduk. Jarang di restoran lain kadang kita dah duduk bila orang nak datang ambil order ni. Kadang kita dah fed up, kita bangun. Tapi restoran mamak kebanyakannya tidak berlaku benda tu kerana servisnya, perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, satu lagi isu yang mungkin ada disebutkan dalam buku ni yang menarik apabila kita membaca sedikitlah, adalah mengenai isu nombor 78. Angka tu. Nombor 786 juga memahami angka tu. Ada di mana-mana kata orang macam tangkalah apalah. Mungkin boleh cerita sikit kenapa kan tertera nombor 786 tu di kedai-kedai mamak ni? Okey, dari sudut pengamalan bisnes India Muslim atau bisnes mamak kita panggil selalu,
786 hanya merujuk kepada bahasa Arab yang telah diangkakan. Dulu-dulu nilai-nilai huruf Arab ni diberi angka. Jadi dicampur tolak semua, maka keluarlah 786 ni. 786 ni adalah kiraan Bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut pendidikan bisnes, bisnes mamak ini menekankan kepada pendidikan ibadah dalam bisnes. Sebab setiap pekerja diberi penekanan untuk memulakan perniagaan dengan memulakan bismillah. Tapi sekarang ini ada satu, orang kata apa, cuba merasionalkan 786 ni dari sudut formula bisnes. 786. Maknanya contohlah katakan air mineral water harganya saya beli pada harga RM7 daripada pembekal. Saya jual di dalam pasaran pada harga RM8. Kemudian saya nak dapatkan semula harga bahan mentah yang sama, bekalan yang sama pada harga lebih rendah daripada harga yang awal, iaitu pada harga RM6. 786. Dia formula bisnes. Jadi dia tak ada kaitan lah dengan kursi gelap ke. 786 ni maknanya kumpulan kursi gelap, tak ada. Sekarang kita nak sambung lagi perbincangan dan dengarkan pendapat daripada pengusaha restoran mamak sendiri. Kita dengarkan. Itu tahun 1976 ayah start dulu. Menu yang dia ada tu ada cuma teh tarik, gerai minuman biasa lah, teh tarik, kopi biasa. Lepas tu roti canai. Sekarang semua mamak dia ada tom yum lah. Kedai mamak semua ada tom yum, ada western. Semua dia ada sebab pengikut pelanggan. Tapi masih lagi pelanggan tu tertarik dengan teh tarik dengan roti canai dengan bercampuran dengan kuah banjir ya. Roti canai banjir. Semua daripada sokongan daripada pelanggan, sokongan daripada kerajaan juga, dan sokongan daripada persatuan juga. Persatuan daripada India Muslim, kita ada persatuan makanan India Muslim. Semua sebab kita macam satu komuniti lah. Kalau apa-apa kita ada masalah daripada nak ambil macam kita punya staff ke apa, kekurangan apa, kalau kita beritahu dari segi persatuan ke apa ke, kita dapat bantuan dari persatuan. Yang berjaya tu boleh lah sebab kita utamakan minat pelanggan. Apa yang pelanggan minat tu kita bagi. Macam saya katakan tadi, yang macam western ke atau tom yum ke atau mana-mana menu macam ikan bakar, semua kita gabungkan di bawah satu bumbung lah. Jadi kita tak bagi pelanggan tu lari kepada-pada. Sikit perkongsian Cik Faisal bila sebut rahsia orang simpan, tak mau bagi orang tahu, nanti persaingan makin banyak. Betul. Ini menjual rahsia kepada orang ramai. Apa sebenarnya yang terlanjur kata nak disampaikan dalam buku ni tadi? Kalau istilahnya menjual rahsia itu tidaklah. Saya cuma mendedahkan, berkongsi pengalaman. Berkongsi sebab family saya memang kebanyakannya niaga. Bapa saya sendiri pun niaga, pakcik-pakcik saya pun niaga. Jadi kita masyarakat majmuk dan macam Rasulullah cakap 9 daripada 10 punca pendapatan tu berniaga. Jadi saya ingin berkongsi. Bila orang cakap berniaga, ya kita tengok kegawatan apa. Kenapa ada orang berniaga untung, ada orang berniaga rugi. Jadi kita mengambil semua. Kalau kita dulu ada rahsia bisnes Cina, jadi kita ambil apa yang boleh diambil daripada rahsia bisnes Cina. Dan kalau kita tengok niaga runcit dan restoran ni, orang lebih tertumpu pada bisnes mamak. Jadi saya cuba berkongsi apa yang boleh masyarakat Malaysia ambil untuk adaptasikan dalam perniagaan mereka. Ya, semua terus sukses, berjaya. InsyaAllah. Dan nak tanya jugalah ramalan Jerman lawan Sepanyol. Tadi kita bual kan. Cik Faisal berapa kan? Saya sokong Sepanyol. Ya, berapa? InsyaAllah mungkin 3-1 kot. 3-1. 90 minit 90 minit. 3-1. Kalau ikut track record, Jerman mungkin menang lah. Kan? 3 kali juara. Pengalaman sama, kena hati sama. Dalam isu ni kita bertentang bersahabat lah. Sebenarnya dalam buku ni pun ada certain part kita ambil. Macam saya memang saya ambil daripada pandangan
family saya business. Jadi Zamri menulis daripada persepsi luar. Yang cantik lagi. Okey, jadi jangan lupa dapatkan buku Rahsia Bisnes Mamat di kedai-kedai buku. Ada di pasaran sekarang. Okey, tunjuk sikit buku tu. Itu dia, dapatkanlah kepada mereka yang nak berniaga. Hari ini garang bersama Cik Zamri, Cik Faisal. Terima kasih dah bersama dengan kita ya. Kita akan bersama AG di nak akan tuturkan suarakan emosi di luar bersama dengan My TV3 Roberts. Ya, orang ramai pun dah ada dengan ceritanya. Dia nak mengedarkan yang istimewa bersama dengan AG sekarang di Isu Pentas. Okey, terima kasih Ahmad Fetri, penyokong